Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu semua. Diharapkan semuanya sihat. Hari ini kita akan mula masuk bab yang ke-8, tajuk graf fungsi. Di dalam tajuk graf fungsi ini, kita akan mempelajari yang pertamanya tentang fungsi dan yang kedua adalah graf fungsi. Bagi subtopik fungsi, standard pembelajarannya adalah menerangkan maksud fungsi, yang mana definisi fungsi adalah fungsi merupakan hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. Mengenal pasti fungsi. Terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Seperti mana yang telah kita lihat dalam definisi tadi, satu input hanya akan mempunyai satu output. Jadi, yang pertamanya, jenis hubungan satu kepada satu. Dalam contoh ini menunjukkan unit bagi suatu ukuran ataupun nilai yang mana set yang pertama ini adalah input dan set yang kedua ini adalah output ataupun hasilnya. Kalau kita lihat contoh yang pertama, jarak. Jarak, unit ukurannya adalah dalam kilometer di sini. Jadi di sini adalah satu input, satu output. Untuk isi padu, unitnya adalah ml, harga pula unitnya adalah rm. Jadi satu input akan menghasilkan satu output. Seterusnya, hubungan banyak kepada satu. Jadi dalam contoh ini, set yang pertama adalah beberapa jenis haiwan dan tabiat makanan haiwan tersebut. Bagi arnab, lembu dan kuda, tabiat makanan haiwan tersebut adalah jenis herbivore. Jadi di sini adalah hubungan banyak kepada satu. Jadi jenis-jenis haiwan ini tabiat makanannya adalah satu, iaitu herbivore. Jadi inputnya adalah jenis-jenis binatang dan outputnya adalah tabiat makanan haiwan tersebut. Seterusnya, terdapat dua jenis hubungan yang bukan fungsi. Yang mana sekiranya bukan fungsi, outputnya banyak. Yang pertama, hubungan satu kepada banyak. Contohnya di sini adalah tentang subjek kegemaran. Dua orang murid, Rania dan juga Jannah. Contoh Rania. Ada dua jenis, dua subjek kegemarannya, iaitu sains dan matematik. Jadi, satu input mempunyai dua output. Apabila dikatakan bukan fungsi, bermaksud output adalah lebih daripada satu. Seterusnya, hubungan banyak kepada banyak. Contoh yang diberikan di sini adalah tentang kenderaan yang dinaiki ke sekolah. Kalau kita lihat inputnya di sini, melibatkan beberapa orang murid. Ada 5 orang murid di sini dan output ataupun kenderaan yang mereka naiki ke sekolah. Contoh di sini adalah Fairuz. Fairuz ada kalanya pergi ke sekolah dengan menaiki kereta dan ada ketikanya dia menaiki bas. Kemudian contoh seterusnya Ijah. Ijah juga menaiki bas. Sama seperti Fairuz tadi. Macam contoh di sini juga Siameng. Siameng juga menaiki bas. Jadi kalau lihat pada contoh yang diberikan kenderaan yang dinaiki ke sekolah, beberapa orang murid menaiki kenderaan yang sama. Cara kenderaan yang sama untuk ke sekolah. Jadi, jika sekiranya terdapat output yang lebih daripada satu ataupun output yang banyak, dia adalah bukan fungsi. Kita lihat pula bagaimana mewakilkan hubungan dengan menggunakan rajah anak panah, graf dan juga pasangan tertib.
Okey, yang pertama, bagaimana cara mewakilkan hubungan dengan menggunakan rajah anak panah. Okey, contoh di sini, rajah anak panah yang mana set A dan juga set B fungsinya adalah tambah 1. Okey, maknanya hubungannya adalah tambah 1 di antara set A, kemudian tambah 1 akan menghasilkan output di set B yang mana nilainya 1. Okey, 0 tambah 1, 1. Okey, seterusnya 1, okey, tambah 1, fungsinya tambah 1 akan menghasilkan outputnya 2. Okey, begitulah seterusnya sehingga yang terakhir 5 ditambah 1 akan menghasilkan outputnya 6. Okey, jadi set A ini adalah input apabila fungsinya ditambah 1 akan menghasilkan output pada set B. Ini adalah contoh rajah anak panah. Okey, bagi data yang sama, kita wakilkan hubungan dengan menggunakan graf. Okey, di bahagian bawah, okey, faksi yang melintang, okey, adalah set A. Okey, set A tadi sama seperti contoh di atas, nilainya okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan bahagian set B ini adalah outputnya. Okey, jadi kita lihat input 1 akan menghasilkan output 2 apabila ditambah 1. Okey, input 2 akan menghasilkan output 3 dan begitu juga seterusnya sehingga input 5 tambah 1 akan menghasilkan output 6. Okay, seterusnya kita wakilkan hubungan dengan menggunakan pasangan tertib. Okay, pasangan tertib ini adalah seperti menggunakan tata tanda set. Okay, kita ada kurungan di luar sekali, okay, buka dan penutup, dan mesti ada dua nilai. Okay, kerana pasangan biasanya ada dua lah. Okay, so ada dua nilai. Okay, nilai yang pertama ini adalah untuk set A. Okay, kemudian pasangan di sebelah kanannya adalah menunjukkan set B ataupun outputnya. Okay, maknanya dekat sini kosong dengan 1. Okay, kosong tambah 1, 1. Okay, seterusnya 1 tambah 1, 2. Okay, 2 tambah 1, 3 dan seterusnya. Okay, jadi ini adalah contoh pasangan tertib. Kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu contoh 2. Okay, fungsi 1 kepada 1. Fungsi 1 kepada 1 ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Maksud objek dalam domain ini adalah input di sini yang mana dilabelkan sebagai set P. Kemudian set Q adalah image-nya. Okay, objek dan juga image. Yang mana fungsinya adalah dengan mendarab 2. Okay, 1 darab 2 akan menghasilkan image 2. Okay, objek 2 darab 2 akan menghasilkan 4. Okay, begitulah seterusnya. Gunakan rajah anak panah. Okay, untuk yang kedua, dengan menggunakan graf sama juga dengan contoh nilai yang sama. Okay, objeknya di bawah yang menghasilkan image di sebelah yang tegak ini. Okay, so 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4 dan begitulah seterusnya. Okay. Dan yang ketiga adalah, contoh yang ketiga ni adalah pasangan tertib dengan menggunakan pasangan tertib. Okay, saya wakilkan di sini dengan dipanggil set A lah. Okay, pasangan tertib A. Okay, so jadi kita pasangkan nilai-nilai tadi okay, dengan menggunakan pasangan tertib. Okay, objek menghasilkan image. Okay, 1 akan menghasilkan 2 apabila didarab 2. Okay, 2 darab 2 akan menghasilkan 4 dan begitulah seterusnya sehingga yang terakhir 4 darab 2 akan menghasilkan image 8. Seterusnya adalah fungsi banyak kepada 1. Fungsi banyak kepada 1 ialah hubungan yang lebih dari satu objek dihubungkan dengan image yang sama. Okay, dalam contoh ini, lihat dulu rajah anak panah. Okay, set P adalah objek dan set Q adalah image-nya. Okay, dalam hubungan yang lebih dari satu objek,
yang akan dihubungkan dengan imej yang sama. Okey, fungsi di sini adalah gandaan. Kalau kita lihat, nilai 6 ini adalah gandaan bagi 3. Begitu juga 9 gandaan bagi 3. Dan 21 juga adalah gandaan bagi 3. Jadi, lebih daripada satu objek dihubungkan dengan satu imej yang sama. Okay, seterusnya, kita lihat diwakilkan dalam bentuk graf nilai yang sama tadi. Okay. Set P. Okay, di bahagian bawah ini yang melintang adalah set P. Okay, nilai 6. Imejnya adalah 3. 9 juga imejnya adalah 3. Jadi begitu juga dengan 21. Okay, bagi contoh pasangan tertib, apabila ditulis, okay, pasangannya 6, 3, 9, 3, 21 juga pasangannya adalah 3. Jadi di sini adalah lebih dari satu objek dihubungkan dengan imej yang sama. Berikutnya adalah hubungan satu kepada banyak. Okay, bila mana outputnya dikatakan banyak, okay, yang ini adalah bukan fungsi. Jadi hubungan satu kepada banyak ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai lebih dari satu imej. Okay, kita lihat contohnya dalam bentuk rajah anak panah. Okay, set P adalah objek dan set Q adalah imejnya. Yang mana kalau kita lihat di sini fungsinya adalah faktor. Jadi 3 adalah faktor bagi 3. Okay, 3 juga adalah faktor bagi 6. Okay, begitu juga dengan nilai 4. 4 adalah faktor bagi 4 dan 4 juga adalah faktor bagi 8. Jadi di sini imejnya adalah banyak daripada satu objek yang sama. Okay, bagi wakil dalam graf dengan nilai yang sama, okay, set P di bahagian bawah yang melintang ini, okay, 3 akan menghasilkan imej 3. Okay, 3 juga akan menghasilkan imejnya adalah 6. Okay, untuk 4, hasil imejnya adalah 4 dan juga 8. Okay, jadi bila ditulis dalam pasangan tertib, okay, set pasangan tertib, jadi kita pasangkan sahaja 3 objek menghasilkan imej 3. Okay, 3 juga menghasilkan imej 6. Okay, 4 akan menghasilkan imej 4 dan 4 juga akan menghasilkan imej 8. Jadi ini adalah contoh hubungan satu kepada banyak. Kita lihat pula hubungan banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak ialah hubungan yang mana sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih dari satu imej dan lebih dari satu objek mempunyai imej yang sama. Okay, kita lihat contoh rajah anak panah di sini, set P dan juga set Q. Bagaimanakah yang dikatakan sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih dari satu imej. Okay, satu objek mempunyai lebih dari satu imej. Okay, contoh di sini adalah 24. Okay, 24 fungsinya adalah dibahagi. Okay, fungsi 24 boleh dibahagikan dengan 4, 24 boleh dibahagikan dengan 6, 24 juga boleh dibahagikan dengan 8. Okay, begitu juga 18. Okay, 18 boleh dibahagikan dengan 6 seperti mana berkongsi nilai dengan 24 tadi. Okay, kemudian 16 boleh dibahagikan dengan 4 dan juga dengan 8. Okay, seterusnya kita wakilkan dengan graf. Okay, apabila ditulis dalam graf, kita lihat nilai bagi set P yang melintang ini. Okay, kalau lihat di sini nilai pada set P 24, 18 dengan 16. Okay, apabila kita lihat tulis dalam bentuk graf, okay, pastikan graf mestilah skalanya ditulis secara menaik. Okay, walaupun set yang asalnya 24, 18 dengan 16, okay, kita tak boleh tulis nilainya
besar ke kecil. Okey, mestilah ikut tertib menaik. Okey, jadi kita mulakanlah dengan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sehinggalah dapat nilai 16, 18 dan 24. Ada sekali pada kelas. Okey, jadi kita lihat objek 16 akan menghasilkan imejnya 4 dan juga 8. Okey, sama seperti rajah anak panah tadi. Okey, bagi nilai 18, imejnya adalah 6. Okey. Kemudian 24, imejnya adalah 4, yang mana dia boleh dibahagikan dengan 4 dan 24 juga boleh dibahagikan dengan 6 dan juga 8. Okey, apabila ditulis di dalam pasangan tertib, okay, kita pasangkan nilai yang sama. Okay, 24, 4, okay, 24 boleh bagi dengan 6 dan 24 juga boleh bagi dengan 8. Okay, seterusnya 18, 6 dan sehingga yang terakhir sekali lah 16 boleh dibagikan dengan 8. Jadi ini adalah contoh hubungan banyak kepada banyak. Imejnya boleh berkongsi, objeknya boleh berkongsi juga dengan imej yang banyak. Berikutnya kita akan lihat tentang perwakilan fungsi. Jadi rajah di bawah menunjukkan fungsi f yang memetakan x kepada punca kuasa 2x yang ditulis sebagai fx sama dengan punca kuasa 2x. Jadi di sini fx adalah fungsi bagi x. Set P ini ialah input ataupun domain dan set Q ini adalah output ataupun dipanggil kodomain. Okay, fungsinya adalah punca kuasa 2. Okay, 9, okay, contoh di sini ya, 9 adalah punca kuasa 2 bagi 3. Okay, sama juga 16 adalah punca kuasa 2 bagi 4 dan begitulah seterusnya sehingga yang terakhir 36 adalah punca kuasa 2 bagi 6. Okay, jadi di sini set P, nilai set P adalah 9, 16, 25 dan 36. Okay, ialah domain dan unsur-unsurnya dinamakan objek. Unsur-unsur di dalamnya dinamakan objek. Bagi set Q yang mana nilainya adalah 1, 3, 4, 5, 6 ialah kodomain. Unsur-unsur dalam set Q yang dihubungkan kepada objek dalam set P dinamakan image. Jadi set Q ini adalah image kepada set P. Jadi julat bagi fungsi itu ialah 3, 4, 5 dan juga 6. Julat maksudnya di sini adalah outputnya, okay, ataupun hasilnya. Okay, hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Yang satu ini adalah bukan outputnya. Okay, tidak ada jawab mana-mana hasil yang jawapan yang menghasilkan 1. Okay, jadi ini adalah apabila diwakilkan dengan wakilan fungsi. Terusnya contoh yang ketiga. Apabila diberi soalan, okay, diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 4, 5, 6. Okay, jadi ada dua set di sini, P dan Q. Okay, fungsi F yang memetakan set P dan set Q ialah menambah 3. Okay, jadi fungsinya adalah menambah 3 antara set P dan set Q. Wakilkan hubungan di atas menggunakan pasangan tertib, jadual, graf fungsi dan persamaan. Okay, jadi kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama sekali adalah bagaimana jawapannya dalam bentuk pasangan tertib. Okay, jadi bila kita tulis pasangan tertib dalam bentuk pasangan tertib, okay, antara set P dan set Q, kita hanya pasangkan sahaja input dan juga outputnya ataupun hasilnya, yang mana 1 apabila menambah 3 akan menghasilkan 4. Okey, 2 apabila menambah 3 akan menghasilkan 5 dan 3 apabila
menambah 3 akan menghasilkan 6. Jadi itu adalah kaitan antara set P dan set Q. Seterusnya, apabila kita wakilkan hubungan dengan menggunakan jadual. Okay. Jadi kita tuliskan, kalau dia minta jawapan dalam bentuk jadual, jadi kita tuliskan set P di bahagian atas dan petak di bahagian bawah adalah hasilnya ataupun outputnya, iaitu set Q. Okay, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 3, 5 dan 3 tambah 3, 6. Okay, seterusnya kita wakilkan hubungan dengan menggunakan graf. Okay, bagi raja graf, okay, set P di bahagian bawah yang melintang. Okay, kemudian nilai bagi set Q adalah yang tegak. Okay, jadi kita lihatkan hasilnya. Okay, 1 akan menghasilkan imej 4, 2 akan menghasilkan 5 dan 3 akan menghasilkan imej 6. Apabila menambah 3 bagi setiap input ataupun objek tadi. Okay, seterusnya kita wakilkan hubungan dalam bentuk persamaan. Okay, dalam bentuk persamaan, kalau kita lihat di sini, dia ditulis sebagai fx sama dengan x tambah 3. Okay. Nilai di hadapan ini adalah output ataupun hasilnya. Y ini adalah output ataupun hasilnya dan X ni adalah input. Okay, input asal. Okay, jadi 4 adalah hasil daripada 1 tambah 3. Okay, 5 adalah hasil daripada 2 tambah 3. Dan 6 adalah hasil daripada 3 tambah 3. Okay, jadi dia akan tulis Y sama dengan X tambah 3. Ini adalah dalam bentuk persamaan. Ataupun Fx sama dengan X tambah 3. Okay, jadi fungsi yang memetakan X kepada Y boleh ditulis menggunakan tata tanda fungsi iaitu Fx. Okay, maka fungsi ini boleh ditulis sebagai Fx sama dengan X tambah 3. Okay, jadi yang terakhir ini adalah cara ditulis dalam bentuk persamaan. Sebelum kita teruskan dengan latihan, okay, apa yang dapat kita simpulkan dalam pelajaran kita pada hari ini yang tentang fungsi adalah, okay, fungsi ini ialah hubungan yang mana setiap objek dalam domain hanya mempunyai satu imej dalam kodomain. Okay, jadi ada dua jenis fungsi tadi, sama ada fungsi 1 kepada 1 ataupun fungsi banyak kepada 1. Jadi untuk mengenal pasti fungsi ini, maksudnya hanya boleh ada satu output sahaja. Okay, tidak boleh ada banyak output bagi sesuatu imej itu. Okay, jadi kita teruskan dengan latihan. Kita cuba jom cuba 8.1 dari buku teks muka surat 150. Jadi cuba soalan 1, 2, 3 dan 4. Okay, selamat mencuba. Diharapkan murid-murid dapat memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini. Okay, sekiranya terdapat sebarang persoalan atau masalah yang ingin ditanyakan ataupun dibincangkan, okay, boleh terus hubungi saya. Akhir kata, okay, selamat belajar. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi dalam kelas yang akan datang.